Islam dalam bahasa Arab akhlakiyat. Akhlakiyat wa dawabit at-ta'amul fil suq al-islami. Akhlak-akhlak orang bermuamalah di dalam pasaran Islam. Litafadil al-jahaf bihaqqil muta'amilin, bagi menjaga hak-hak mereka yang bermuamalah di dalam pasar, iaitu siapa? Penjual dan juga pembeli. Lil haddi mumarasah, dan juga menyekat apa-apa aktiviti yang a'raf ataupun tindak pemikiran-pemikiran ya a'raf as-sayyi'ah yang salah allati qad tamarasa fi aswaq yang berlaku hari ini di dalam pasar dilbusuk bisu ila mustaba, dan bagi memastikan pasar itu mencapai tahap yang dikatakan sebagai yanmi maslahah al-fardi, yang dapat meningkatkan maslahah individu dan juga masyarakat dinna athar di dalam kerangka syariat dan juga sosial yang diterima, maka Islam telah menggariskan beberapa peraturan berikut. Okey, peraturannya apa? Yang pertama, al-amru bil adli fil kaili wal mizan. Perintah supaya berlaku adil semasa menyukat dan di dalam timbangan dan juga sukatan. Kail, timbang, mizan, sukatan. Ya'murul Islam bil adli inda ta'amul fi suq. Islam memerintah supaya berlaku adil semasa bermuamalah dalam pasaran. Wa zalika ala khilaf ba'dil mumarasat al-sayyi'ah. Jadi perintah Islam ini kalau dilihat sebagai menempelaklah ataupun menempelak sebahagian daripada aktiviti-aktiviti tidak baik allati kanat yang dilakukan dalam pasaran Mekah pada masa tersebut. Jadi Islam datang membawa konsep keadilan semasa dalam bermuamalah. Jadi ini Islam bawa ini ajaran yang bersalahan dengan apa yang aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat Mekah pada masa diturunkan Islam ini. Wa yurha minal amsar, dan juga bandar-bandar yang ada pada masa tersebut pada permulaan Islam. Yaqulullah Ta'ala, ada surah special, surah istimewa dalam Al-Quran. Wailul lil mutaffifin. Celaan neraka bagi mereka yang al-mutaffifin. Siapa al-mutaffifin itu? Iaitu alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Apabila mereka melakukan timbangan, maka mereka yastawfun, mereka menipu lah yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka bila mereka melakukan timbangan ataupun sukatan, mereka menipu dalam sukatan dan juga timbangan. Waqad ahlaka subhanahu qauman syu'aib li bakhsihimul kaila wal mizan. Allah Taala telah melaknat ataupun memusnahkan kaum Nabi Syuaib kerana tindakan mereka menipu dalam sukatan dan juga timbangan mereka. Itu yang pertama. Perintah pertama, etika yang pertama dalam muamalah ialah berlaku adil dalam sukatan dan timbangan. Sebab sukatan dan timbangan ni benda yang mudah untuk dibuat perubahan kepada alat menimbang tu. Boleh juga berlaku kan. Ataupun bila dia menimbang, dia menipu. Contohnya orang minta RM1 kilo, tapi bila ditimbang tak sampai pun 1 kilo. Cepat-cepat aje. Letak. Derah ambil kaut letak dalam plastik. Biar agak nimbang tu biar stabil dulu kan. Nimbang digital sekali pun kan. Biasalah. Kita kena perhati betul-betul. Nak orang jual buah tu kan. Kita nak skilo. Tapi saya tak menafikan ada yang baik. Dia suka beri lebih. Sekali dekat skilo tu, dia timbang-timbang, dia letak buah tu, skilo tu dia tak berhenti lagi. Dia akan tambah lagi. Itu bagus kan. Ada yang bagus. Tapi ada yang ni. Bila kita tegur, dia kata, Pak Cik baca Bismillah Pak. Awang weh. Pak Cik baca Fatihah. Dan apa kaitan Fatihah dengan menipu tu? Nak apa ni? Cakap kasar lah sikit kan. Baca Fatihah, tapi masalah nipu. Bila timbang semula memang betul, kurang. Minta maaf, Pak Cik salah, ni laju sangat. Dah. Bukan kita kata, biar berhati-hati. Dalam jual beli ni, dia benda yang mudah untuk kita melakukan dosa. Salah lebih tak apa, betul tak? Yang kedua, an-nahyu an akli riba. Dalam jual beli juga ada larangan supaya tidak memakan riba. Jangan terlibat dengan aktiviti riba. Wa tawa'ada akilihi bil azabil alim. Okey. Dan dijanjikan balasan buruk kepada orang yang memakan riba ini dengan azab yang pedih.
sayunakish fi faslil haid. Dan yang kita akan bincangkan dalam perbincangan khusus untuk riba. Tapi dalam kelas kita ni kita tak sempatlah bincang riba. Sebab anda semua saya rasa dah belajar pada fiqh muamalah kan, bab riba tu kan. Bagaimana riba boleh berlaku dalam jual beli. Contohnya kita jual beli emas. Jual beli emas ni kita tak boleh macam jual beli biasa. Dia ada peraturan dan juga syarat-syaratnya. Jual beli emas ni jual beli emas untuk ni lah. Kalau jual beli emas perhiasan, cerita lain. Ni jual beli emas yang untuk perniagaan tu. Emas yang dalam bentuk jokong ke, dalam bentuk ni lah untuk emas, bukan perhiasan dia hukum dia lain. Kita tak sempat masa untuk bincang tentang bab riba. Okey, itu adalah yang kedua. Yang ketiga, as-sidqu fil memberi panduan kepada mereka yang bermuamalah di dalam pasaran supaya iltizam, supaya melakukan ni as-sidqu, bertindak amanah di dalam muamalah mereka, berlaku benarlah mislu bayanil ba'i li ayubis sil'ah mata wujida. Seperti seorang penjual itu dia kena jelaskan tentang kecacatan sesuatu barang apabila dia tahu mata wujida, apabila adanya kecacatan itu. Walau hadasa masalan wa akhfa, kalau sekiranya kecacatan itu berlaku tetapi dia akhfa, dia menyembunyikan kecacatan tersebut, aiban fi sil'ah fa huwa idafah ila qawli wishan, maka di samping dia dianggap sebagai penipu, yu'aqabu ala Islam. Islam melaknat ataupun akan membalas perbuatan itu. Dia anggap sebagai dosa lah. Yu'atil mushtari al-haq fi i'adah. Bahkan diberi hak kepada pembeli, hak untuk memulangkan barang tersebut. Apabila pembeli beli, penjual tak bagi tahu apa-apa, dia dapati ada kecacatan, dia boleh i'adah. Dia boleh pulangkan semula barang tersebut, wasaf wa fasakhal bai', dan dia boleh batalkan jual beli, fasah jual beli. Fasah bukan berlaku dalam perkahwinan. Kahwin-kahwin tengok-tengok isteri tu tangannya kudung, sedangkan tak beritahu awal-awal bahawa pasangan wanita tu adalah seorang yang cacat tiada tangan. Maka suami ada hak untuk memfasahkan perkahwinan. Maka dalam jual beli pun begitu juga. Faskhal bai'. Mata kanal aibu, apabila kecacatan itu yungkisu min qimati sil'ah, apabila kecacatan itu akan mengurangkan nilai barang tersebut. Kita beli kereta, tiba-tiba didapati kereta tersebut enjinnya rosak. Pakai awak balik kat rumah, tak ada sampai kat rumah, tiba-tiba tersekat-sekat dan angguk-angguk kan. Mati terus kan. Beli kereta, tiba-tiba didapati dalam kereta tersebut dia punya macam sistem audionya tak jalan, tak jadi. Maka boleh pulangkan semula. Dan kalau pembeli itu tak nak, maka dia boleh fasah. Kalau pembeli tak nak, penjual kena terima balik. Penjual beli itu boleh barang terhadap ini. Mata kanal aibu yungkisu min qimati sil'ah au yahuddu min al-gharq min syira'iha, ataupun kecacatan itu dia menyekat daripada tujuan barang itu dibeli. Menyekat, menghadkan penggunaan barang tersebut. Contohnya kita beli kereta, kereta itu mati, kereta itu tak hidup. Maka tujuan kita beli kereta itu untuk kita naik kan, tiba-tiba tak boleh naik. Maka ia mengurangkan penggunaan barang tersebut. Nilai kita katakan okey, masih ada nilai lagi. Tapi tujuan kita beli kereta tu tak tercapai lah. Kita beli pen, tiba-tiba didapati pen yang kita beli tu tak ada dawat. Masa dekat kedai ada lagi. Balik kat rumah, entah apa yang berlaku, pen tersebut tak boleh pakai. Maka kita boleh pulangkan semula sebab dia ada tempoh kecacatan dia. Dia ada tempoh masa lah untuk kita pulangkan semula apabila berlaku kecacatan. Wa fi ma yarwihi Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fi suq ala subrati ta'am. Dan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan di satu pasar di Madinah itu dan dia dapati ada subrati ta'am, ada satu tumpuk makanan, satu tumpuk makanan.
Okey, dia tak bagi tahu apa, tapi kemungkinan gandum lah kot. Gandum, biji gandum yang bukan tepung lah, tepung tak jadi. Jadi dia dapat satu makanan. Ada riwayat kata kurma. Okey, fa adafa la yadahu. Jadi tumpukan itu dia kata, menarik perhatian Nabi lah. Maka Nabi SAW dia adkhala yadahu fiha. Dia meletakkan tangan baginda ke atas tumpukan itu dan dia merasai tumpukan itu. Fanalat asabi'ahu balalan. Tiba-tiba Nabi rasa lembab, ada rasa basah. Maka apa kata Nabi? Ya sahibat ta'am, ma hadza? Wahai tuan punya barang ini, makanan ini, apa ni? Qala asabathus sama. Kata penjual itu, makanan ini telah ditimpa hujan. Asabathus sama. Ni majaz mursal ni. Asabathus sama. Bukan langit telah menimpanya, tapi tempat di mana hujan itu berasal. Makanan ini telah terkena hujan, wahai Rasulullah. Qala afala tahu fauqa ta'am hatta yarahun nas. Kenapa kamu tidak letakkan yang basah ini di atas sehingga orang boleh tengok? Maka Nabi tak dengar jawapan tu. Nabi tu kata, makalah Nabi tu dia kata, man ghasyana, dia dah tahu dah niat penjual tu. Man ghasyana falaysa minna. Sesiapa yang menipu kita menipu kami ni, maka falaysa minna, maka dia bukanlah daripada kalangan umatku. Okay, apalah ja'al tahu fauqa ta'am. Macam kita beli rambutan lah, kadang-kadang dia satu tumpuk rambutan kan, yang dekat depan, yang dekat pembeli yang lalu-lalang tu dia letak yang cantik. Bila kita nak, kita tunjuk nak beli rambutan sekali tu, dia tak akan ambil yang cantik tu, dia ambil yang ada dekat dia tu. Yang tak ada yang ada dekat dia tu kena hati-hati kan. Kadang-kadang mungkin yang dalam 2-3 hari dah, yang lebu dah, yang tak sedap lah. Sepatutnya dia tak boleh letak kata macam tu, dia kena letak harga berbeza. Yang ni lama, yang depan tu baru. Kita kata nak yang ni. Dia kata yang ni mesti yang baru lah kan, masuk kita. Dia tidak, dia ambil yang lama. Sedangkan dijual dengan harga yang sama seperti yang baru. Okay. Boleh faham kan? Yang tu, yang asidku fi mu'amalah. Berlaku benar dalam mu'amalah. Berlaku jujur lah. Yang keempat, an-nahyu anil najash. Najas ni apa? Wahwa az-ziyadah fi thamani sil'ah. Ini berlaku dalam inilah lelong kan. Lelong itu tindakan seseorang az-ziyadah fi thamani sil'ah. Tindakan menambah ataupun menaikkan harga barang oleh siapa? Mimman lam yurid syira'iyah. Oleh orang yang sebenarnya dia tak nak beli pun barang tu. Tapi dia cuba liyaqah ghairahu. Dia cuba memperdaya orang lain untuk membeli barang itu. Okay. Lelong kan, upacara lelong. Okey, ada penjual, penjual sendiri tu lah kata nak jual barang dia. Dia telah berpakat dengan ada kawan dia, bila masa dia melakukan lelong ni, siapa nak beli barang ni, kata RM10, RM10. Tiba-tiba dia pakat dengan kawan dia sebelum berlaku upacara lelong tu, dia kata, "Mu buat harga tinggi lah. Nanti menyebabkan orang lain akan tu kan." Jadi macam dia dah ada dah persepakatan. Ada ma yatimun najash. Najas ini berlaku adanya pakatan, tawatuk, pakatan jahat, tawatuk, pakatan di antara an-najis, najis orang yang bertindak menaikkan harga barang itu dan juga penjual. Fayashtarikani dan mereka berdua ini adalah sama-sama berdosa. Berjual barang yang penipu ni dia pun kata saya nak beli dengan RM15. Jadi dia bukan nak beli pun barang tersebut, dia cuma nak membuatkan supaya orang lain yang tak tahu apa-apa ni terpedaya. Bila orang tu dia tengok orang tu tawar RM15, maka dia akan tawarkan lagi 17, 18 ke 20 dan sebagainya. Jadi orang yang ini dia berpura-pura je, dia berpura-pura untuk nak membuatkan orang lain terpedaya. Dia pakat dah dengan penjual tu. Okey, wa min suwaris najas, antara bentuk-bentuk penipuan harga ni yahtasal ba'i bihi mislu fi halati ikhbari. Seperti seorang penjual itu dia menyuruh kawan dia yang tadi tu najis tu fi halati ikhbari supaya dia bagi tahu orang bi annahu syara sil'ah, dia telah membeli barang tersebut dengan harga yang lebih mahal daripada apa yang telah yang telah dibeli oleh pelanggan tu. Contohnya dia pakat dengan kawan dia,
ada seorang pembeli kan nak beli kereta ni. Lepas tu dia kata, dia pakat dengan kawan dia, mu katalah baru beli kereta ni dengan harga yang mahal. Penjual tu kata nak jual dengan harga 10,000. Lepas tu dia memperdayakan penipu, memperdayakan dia berpakat dengan penipu ni, kata saya baru beli kereta tu dengan harga 15,000 pun. Jadi tujuan dia nak suruh pembeli tu terpedaya. Sedangkan hakikatnya tak berlaku pun. Dia cuma sebagai orang yang bertindak memperdayakan orang supaya membeli barang, suatu barang tu. Sedangkan barang itu taklah seperti harga tu. Okay, itu bentuk najash. Kata apa najash ni? Penipu lah kan, najash. Pembida yang menipu. Okey, yang kelima larangan apa? Peraturannya adalah an-nahyu an talaqqil wafidin. Talaqqil wafidin, larangan daripada kita menyekat perjalanan peniaga. Macam mana kita baca sikit? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an talaqqil wafidin. Rasulullah melarang daripada menyekat peniaga-peniaga yang membawa barang daripada luar bandar sebelum dia sampai ke pasar dan dia dalam keadaan dia tak tahu lagi dengan harga pasaran sebenar. Okey, ada penjual datang daripada kampung bawa buah contoh. Dia nak bawa nak pergi ke pasar asalnya, tiba-tiba ada pembeli ni, yang jahat ni, dia sekat perjalanan peniaga tu, dia kata, "Mu jual kat aku lah, sebab barang ni dekat bawah kan. Di pasar tu harga dia RM10 je sekilo. Kalau mu jual kat aku beli dengan harga RM15." Maka ini adalah satu bentuk penipuan kerana penjual ini, penjual datang daripada kampung ini, dia belum tahu lagi tentang harga sebenar barang ini. Jadi Rasulullah melarang daripada tindakan tersebut. Melainkan kalau dia dah tahu dah dengan harga barang tu, dia nak jual juga dengan harga tersebut, itu hak dia lah. Tapi kalau dia dalam keadaan tidak tahu harga sebenar barang itu di dekat pasaran, kemudian ada orang yang bertindak untuk menyekat perjalanan dia nak beli barang tersebut, maka hukumnya adalah haram. Walaupun jual beli itu sah. Jual beli itu sah dari segi hukumnya, tetapi tindakan mereka yang membeli dengan cara tersebut adalah satu tindakan yang berdosa, salah. Jual beli itu sah. Wa an Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tulqus silah hatta tahbitu biha ila suq. Jangan kamu menyekat barang sehinggalah tahbitu biha, sehinggalah peniaga yang bawa barang itu tersebut tak sampai ke pasar dan dia tahu tentang harga sebenar. Itu dia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatalaqqal jalab faman talaqqahu washtara minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada kamu menyekat perjalanan mereka yang datang daripada luar, faman talaqahu washtara minhu fa iza atasu. Sesiapa yang menyekat perjalanan itu, kemudian dia beli barang tersebut dalam keadaan penjual itu belum tahu lagi harga sebenar, fa iza atasu, kemudian dia pergi sampai ke pasar, fahuwa bil khiyar, maka penjual tu dia ada hak untuk khiyar. Maka dia ada hak untuk minta pulang baliklah barang yang telah dijual dengan harga murah tadi, sedangkan dekat pasar harga mahal. Maka dia ada hak untuk khiyar. Sebab apa? Wazalika lima qad yulhaqu al-bai' min ghabnin. Kerana ia mendatangkan kerugian terhadap penjual tadi yang datang daripada kampung itu. Okey, datang kerugian natijah jahlu. Natijah terjahili kerana dia tidak tahu tentang harga barang itu bi Allah asuk, tentang harga sebenar dekat pasar. Seterusnya yang keenam, an-nahyu anil bai' silat qabla iktimal hiyazatiha. Larangan daripada kita menjual sesuatu barang sebelum sempurna pemilikannya. Kita beli satu barang tapi sebelum sempurna pemilikan barang tersebut, maka kita jual dah barang itu. Maka itu tu tak boleh juga. Jual barang bukan milik kita lah, maksudnya. Fa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ishtara, sesiapa yang membeli makanan, fala yabi'uhu hatta yastawfiyahu, maka dia tidak boleh menjual barang tersebut, makanan tersebut, sehinggalah dia telah yastawfiyahu, setelah dia sudah telah sempurna pemilikan dia. Setelah yastawfiyahu maknanya barang tersebut sudah berada dalam pemilikan dia. Kalau barang tersebut belum lagi ada dalam pemilikan dia barang orang minta dia beli dekat pasar, saya jual barang ini. Sedangkan barang tu masih belum lagi sebab dia kata dia akan beli dekat kawan dia yang lain. Ini satu tindakan yang salah.
Wa qala wa kunna nashtari ta'am min ar-rukban jazzafan. Qala kunna, kami membeli makanan daripada penjual-penjual ini secara agak-agak. Maknanya sebelum uh, belum barang tu tahu je. Maknanya tak tahu, maknanya barang tu tak tahu ada ke tidak tahu. Jazafan, dalam keadaan agak-agak je. Panahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang kami bertindak sedemikian. An-Nabi hatta nunkilahu. Boleh kamu jual tetapi sehingga kamu telah dapatkan barang tersebut daripada tempatnya. Istilah dia nunkilahu min makanihi, sehingga kamu dah telah pindahkan barang tersebut daripada tempat kawan kamu kepada tempat kamu. Wa an Hakim bin Hizam qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yas'alani al-bai' wa laysa indi. Wahai Rasulullah, seorang lelaki memintaku untuk menjual satu barang, tapi walaysa indi, barang tersebut aku belum ada lagi. Ma abi'u minhu, yang membolehkan yang aku akan menjual barang tersebut kepada dia, tapi aku akan pergi ke pasar terlebih dahulu untuk dapatkan barang tersebut. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tabi' ma laysa indaka. Kamu tidak boleh jual lagi barang yang masih lagi belum milik kamu. Orang tu mari jumpa dia, boleh tak kamu kamu jual kat aku lembu seekor? Okey, boleh, tapi aku akan dapatkan lembu tu dekat pasar. Dia pun kata, aku belilah daripada kamu lembu ini. Sedangkan dia belum lagi pergi kat pasar. Dia entahkah ada ataupun entahkah tidak lembu tu dekat pasar lah. Contohnya lah kan. Jadi sebarang kontrak yang berlaku ke atas suatu barang yang masih belum ada lagi, maka hukum kontrak itu adalah tidak sah. Nabi kata di sini, pastikan barang yang kamu jual itu ada dahulu, barulah kamu pastikan barang yang kamu hendak jual tu ada di tangan kamu sebelum kamu jualnya. Kerana tindakan sedemikian dia menyebabkan berlakunya takut kezaliman lah. Jual beli dah berlaku sedangkan barang belum ada lagi. Pembeli dah bagi duit dah. Sebab dia bimbangkan ada risiko tadi tu, risiko kerugian kepada pembeli. Fi lafzin akhar naha an yabi ar-rajul ta'aman hatta yastawfihu. Rasulullah melarang seseorang itu menjual makanan sehingga barang tersebut sudah menjadi milik dia. Okay, qultu li Ibn Abbas kaifa zaka, bagaimana sedemikian itu? Kata Nabi SAW, zaka darahim bidarahim. Maka kamu kena beli terlebih dahulu darahim bidarahim. Okay. Kena beli terlebih dahulu darahim bidarahim wa ta'am marja'ah. Dan makanan itu sudah ada terlebih dahulu. Wal man'u qad yahdifu ila al-hadi min al-iftifa' al-jami' lil-as'ar min jira'il mudarabah al-sina. Okey, tak apa. Kita tak baca yang ni. Kita terus pada yang ketiga, yang ketujuh, an-nahyun anil ihtikar wa an istighlal jahli aw hajah al-mustahlik. Larangan daripada menyorok barang. Al-ihtikar wa an istighlal jahli aw hajah mustahlik, ataupun mempergunakan mengeksploitasi kejahilan ataupun keperluan pengguna. Ihtikar sorok barang ya. Mengeksploitasi ketidaktahuan ataupun keperluan pengguna. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, man ihtakara hukratan yuridu an yuwali. Sesiapa yang menyorok sesuatu barang, tujuan dia menyorok satu barang itu ialah supaya harga barang itu akan naik. Juga di biha alal muslimi, harga barang itu naik ke atas orang Islam yang lain. Fahuwa khati', sesungguhnya dia telah melakukan kesalahan. Wa qad bari'at min zimmatullah wa rasuluhu. Sesungguhnya dia telah lepas daripada jaminan Allah dan juga Rasulnya. Okey, wa yaqulu fi hadisin akhar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam hadis yang seterusnya, al-jali' fi sukina kal mujahid fi sabilillah. Sesiapa yang terlibat di dalam pasar kita sebagai penjual ke ataupun pembeli, jalib, yang menawarkan barang lah penjual. Di sini jalib, al-jalib. Orang yang menjual di pasar kita sama seperti kal mujahid fi sabilillah, seperti seorang yang berjuang di jalan Allah Taala. Pahala dia besar orang yang menjual, sebab dia memberi kemudahan kepada masyarakat. Tetapi wal muhtakir, orang yang bertindak menyorok barang fi sukina, di pasar kita, samalah seperti kal mulhid fi kitabillah, seperti seorang yang mendustakan kitab Allah Taala. Oh, tahu ah. Wa yuqsadu bil ihtikar, apa yang dimaksudkan dengan ihtikar itu ialah imsakus sil'ah. Seseorang itu dia menyimpan sesuatu barang daripada dijual beli, dia menyekat sesuatu barang daripada dijual, diqasdi dengan tujuan
supaya harga barang itu naik. Sedangkan manusia perlu kepada barang tersebut. Sedangkan orang ramai perlu kepada barang ini. Dia pun sekat ni tindakan yang berlaku zaman sekarang ni. Tindakan menyorok barang tujuannya supaya harga barang naik. Seperti kenaikan harga ayam kan. Memang berlaku. Sebab apa kita dalam konteks kita, perniagaan kita dikuasai oleh bukan Islam, jadi dia orang ambil kesempatan. Kalau orang Islam sendiri pun salah juga, sama je lah. Orang Islam lagilah teruknya. Kama naha Rasulullah, Nabi juga, Nabi juga, ni yang seterusnya, melarang daripada menjual satu barang bisi'ri a'la minal mu'tad, dengan harga yang lebih tinggi daripada kebiasaan. Tindakan mengambil untung lebih ni lah. Bisi'ri a'la minal mu'tad liman lam ya'rif as-si'ah. Kepada orang yang tidak mengetahui harga barang itu. Orang yang tidak mengetahui harga barang itu dikenali sebagai al-mustarsilul. Al-mustarsilu, kita ada orang nak beli barang daripada kita, kita sengaja barang kita beli dengan harga 10 tapi kita nak jual dengan harga 100. Nampak tindakan kita tu memang tindakan mengambil untung yang keterlaluan lah. Dalam istilah orang Terengganu dia kata nebeng. Teruk sangat dikatok istilah dia. Parok sangat dia ambil untung, banyak sangat telah ambil untung, sedangkan barang itu menjadi orang perlu pada barang tersebut. Contohnya berlaku time macam raya, time musim nak raya kan, bunga kantang dijual sampai RM10 satu bunga, sedangkan orang nak contohnya lah. Jadi orang yang tak mengetahui harga barang ini dikenali sebagai al-mustarsilu, al-muhtaj bi syiddatis lil sil'ah. Orang yang berkeperluan terhadap barang tersebut. Obat kan contohnya kan. Sedangkan barang tersebut harganya taklah seperti itu. Wa kadzalika syira' bi si'ri aqall bi katsiri min as-si'ri. Ataupun seperti tindakan membeli sesuatu barang dengan harga yang kurang daripada harga yang sepatutnya, kita ambil kesempatan. Macam tadilah yang dekat orang datang daripada kampung tak tahu harga barang tu kan, kita pun beli dengan harga yang murah. Tujuannya dia tak tahu lagi harga barang tu. Berapa penjual tu? Kita ambil kesempatan. Minasiri al-mu'tad mimman huwa muqtari li bai'i sil'ah. Bagi orang yang terpaksa untuk menjual barang tersebut. Ada orang yang nak menjual barang dalam keadaan dia terdesak kan. Maka kalau kita nak beli barang tersebut, belilah dengan harga yang patut lah. Janganlah pula ambil kesempatan. Mentang-mentang lah kita nampak dia ni susah, dia nak jual dengan harga berapa pun, kita pun ambil kesempatan beli dengan harga yang tak sepatutnya lah. Bukan sekadar jual, beli pun dengan harga tu pun sampai begitu sekali Islam melihat isu ini. Okey. Seterusnya saya tak baca detail. Yang ke-8, al-amru bis-suhulah was-samahah. Perintah supaya permudahkan dan juga bertoleransi dalam jual beli. Okey, wattaqadi ni dia itulah dalam bermuamalah. Fa'an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu abdan samhan. Sesungguhnya Allah Taala menyukai seseorang hamba-Nya yang bersifat pemaaf. Bersifat pemaaf di sini bukan samhan. Samhan bukan pemaaf. Pemaaf di sini adalah seorang yang mudah kira. Mudah. Maknanya samhan mudah berkira lah dalam jual beli. Samhan izashtara. Samha izaba'a, bila dia jual, dia dalam keadaan mudah, dan bila dia membeli pun, dia pun mudah kira. Samhan izaqadha, itu juga mudah dalam urusan muamalah itu. Wa min aqwali sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an allati laha in ikashatiha al-mubashara ala suq wa kayfiyat ta'amul fi allati, dan buku ini adalah hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan konsep tentang memudah dan juga bertoleransi ni. La yabi' ahadikum ala bai' akhihi wa la yasum ala saumihi. Seseorang itu dia tidak boleh membeli atas jual beli saudaranya. Dia tak boleh, kalau saudaranya dah dalam peringkat nikahan, dia tak boleh jual suatu barang yang telah dia janji nak jual pada orang lain. Melainkan orang tu tak jadi. La yabi' ahadikum ala bai' akhihi wa la yasum ala saumihi.
Begitu juga dia tak boleh meminang kan, yasum ala saumihi, meminang seorang wanita yang telah dipinang oleh orang lain. Melainkan dah ada jawapan, ditolak. Itu ceritanya. Yang seterusnya, ta'su abdul dinar wa darahim. Ta'as abdul dinar. Sesungguhnya celakalah orang yang menjadi terlalu mementingkan duit ni. Mudah payah nak berkira ni. Orang jual lah, penjual lah. Minta kurang sikit pun tak boleh kan. Jangan sampai begitu sekali. Khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Okey, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ad-din al-muamalah, agama ini adalah berasaskan muamalah. Jadi muamalah tidak boleh terlepas daripada agama. Amilin nas bima yuhibbu an yu'amilu bi. Bermuamalah dengan manusia seperti mana manusia itu suka bermuamalah dengan kamu. Kita kena bermuamalah dengan orang sebagaimana kita suka bermuamalah, orang suka buat begitu kita. Begitu. Amilin nas, bermuamalah dengan manusia sebagaimana kamu suka manusia bermuamalah dengan kamu. Kalau kamu suka orang beri harga yang murah, maka begitu juga kamu perlu begitu juga. Kena ada toleransi di situ. La darara wa la dirar fil Islam. Jangan melakukan keburukan kepada diri kamu dan juga keburukan kepada orang lain. Jangan menyusahkan. Orang minta kamu jual satu benda yang menjadi keperluan utama, tapi oleh kerana kamu sombong, tak nak jual barang tersebut, atas alasan tak suka ni, maka salah lah. Sedangkan orang tu perlu pada barang itu. Perumpamaan seorang mukmin dari segi kasih sayang dan kecintaan mereka sama seperti kamasalil jasad, seperti satu tubuh, izastat cakar minhu, apabila tubuh badan manusia, apabila ada anggota yang sakit, tada alahu, maka seluruh anggotanya juga sakit dengan berjaga malam dan juga demam. Jadi di sini liza an-tarahum, kasih sayang, cinta mencintai, sirku, berlaku jujur dan ikhlas itu dan mengharamkan penipuan, riba, iktikad, ini sifat al-asasi yang merupakan sifat-sifat yang asas dalam Islam. Di uslubi ta'amul bagi dalam berurusan muamalah di pasar Islam. Fa'ahdafuha hiya himayatul mujtama'. Tujuannya ialah perintah-perintah dan juga larangan di atas ialah untuk menjaga masyarakat. Dan juga untuk memastikan barang-barang yang keperluan ini taufir, memastikan ianya taufir, ada di dalam pasaran. Wasilatu fi zalika at-tanafus al-khairi al-bina. Dan jalan untuk kita nak mendapatkan sesuatu itu memanglah kita terpaksa at-tanafus. Perlu bersainglah antara satu sama lain. Tapi bukan persaingan yang tidak sihat, persaingan yang dibenarkan dalam Islam. 5 yuhaqqiq, apa yang pastinya ialah untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi manfaat kepada umum dan juga masyarakat. Okey, wallahu a'lam. Saya tak terus saya sampai kat sini jelah Salisani tahdidul as'ar fil Islam. Penentuan harga dalam Islam ni kita tak bacalah. Sampai situ je. Sebab saya bagi tahu untuk kelas hari ni daripada muka surat 121 hingga 130 sahaja. Okey, syukran jazilan ala husni istirakikum fi hadhil kuliah. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan dalam keadaan yang lain dah lah. Kita jumpa minggu depan dalam keadaan anda bersedia untuk menjawab ujian itu. Okey, so far ada sebarang soalan nak tanya? Untuk detail lagi kalau anda minat nak tahu lagi tu anda boleh baca buku terjemahan yang ada saya bagi tu kan. Ya, saya Akram. Ustaz, kalau yang pasal ujian tu, boleh tak kalau panjangkan tempoh menjawab tu Ustaz? Maksudnya macam pukul sampai malam ke, sebab tak boleh Akram. Tak boleh Akram. Okay. Memang kita ada standard masa dia. Sebab apa, ini adalah bentuk penilaian. Kita tak boleh buat dalam bentuk katakan dipanjangkan masa. Contohnya pukul 2 sampai pukul 6 petang. Memang boleh buat benda tu dalam sistem, tapi untuk assessment dia ada standard masanya. Satu soalan objektif, kalau ikut masanya, saya bagi masa anda 20 minit je untuk jawab.
Satu soalan 1 minit. Tapi saya kira agak ni dah, agak ni lah, kiranya agak samhang dah tu. Ada toleransi dah tu, saya bagi juga satu soalan 3 minit. Jadi maknanya panjang masa tu saya dah bajet dia sampai 1 minit, satu soalan 3 minit itu pada saya masanya cukup panjang. Dan pemurahnya saya pada anda, minta maaf, jangan rakam sudah, kan ada siapa yang rakam ni? Mana saya tahu tak, yang rakam. Pemurahnya saya pada anda ialah saya susun soalan tersebut mengikut susunan anda. Faham tak? Tak adalah kata soalan satu, dia duduk di muka surat 130. Faham? Soalan, ni saya bukan bagi soalan, cuma saya bagi tahunya soalan satu dia akan berada pada muka surat yang pertama tu. Okey, contohnya dalam konteks kita ni, soalan satu dia akan berada pada muka surat 121 dan begitulah seterusnya. Saya susun soalan itu mengikut kesesuaian anda. Jadi insyaAllah, jadi anda bila nak jawab soalan tu, mudahlah, dia tak lari daripada jawab. So, saya punya soalan ni adalah, konsep soalannya adalah open book. Faham tak? Open book maknanya anda boleh tengok nota pada masa anda jawab soalan ni. Alright? Open book question. Lagi senang. Jadi, Akram tanya tadi tu boleh tak, bukan tanya mohon pertimbangan Ustaz supaya dipanjangkan masa. So, memang masa saya memang fix lah. Pukul 2 sampai pukul 3 petang sahajalah. 1 jam. 60 minit, 20 soalan. Satu soalan, saya beri masa 3 minit. Cara anda jawab ni sebenarnya, tak semestinya anda, kalau anda jawab satu persatu, kalau anda rasa tak soalan tu payah, anda boleh berpindah pada soalan seterusnya. Itu je. Ya. Okey, baik Okey Ustaz. Akram. Permintaan Akram tu memang saya tak dapat ikut lah. Tak apa Akram, ada peluang tanya kan. Kok Ustaz ada terlebih samhan lagi. Baru belajar tajuk samhan. Itu samhan dalam konteks jual beli, tapi samhan dalam bab periksa ni dia ada ni lah. Ada limit dia. Okey Atikah best tu, boleh jawab dah tu Atikah. Afifah Amani ada nak tanya benda macam ada nak tanya benda tu, Afifah? Ustaz. Ya. Tak ada. InsyaAllah kalau tak ada apa masalah, maknanya dalam minggu depan saya dah boleh bagi karimat anda lah. Cuma karimat saya tu dia tidak akan campur dengan ni lah, final exam yang 20 markah tu lah. Karimat saya dia akan per 80 lah, insyaAllah. Ujian, kuis, assignment 1 dan assignment 2 tu saya akan jumlahkan keseluruhan. Lepas tu saya akan bagi karimat pada anda lah. Tapi karimat tu maybe minggu depan lah saya bagi. Mungkin selepas exam, lepas final lah, lepas hari Ahad tu lah. Sebab saya tak sempat nak buat selesaikan itu pada sebelum anda masuk final. InsyaAllah lah, percayalah pada saya, insyaAllah tak ada yang gagal. Okay alright, sebab saya pun dah tengok dah assignment anda tu secara general dulu, saya tengok okey lah, boleh lah, insyaAllah. Okey, di kesempatan ini saya nak minta maaf lah kalau ada sebarang salah silap saya sepanjang saya mengendalikan kuliah ini. Dan seperti mana yang dah maklum, kita pada masa awal-awal kuliah ni saya tak dapat masuk kan, sebab saya kena COVID tu, kalau anda ingat lagi lah. Bulan 3 kita punya kuliah ni. Dan tak apalah, yang tu kira sejarah lah. Mula semesta dengan COVID. Okey. Satu lagi saya minta anda jawab ni lah, penilaian khusus. Nanti saya akan maklumkan bila boleh jawab. Rasanya dalam minggu depan dah boleh jawab kot. Penilaian khusus. Okey. Untuk 2 subjek lah. Satu untuk PSM, satu lagi untuk ni. Dan PSM pun saya saya kira tak masuk dah lah. Untuk PSM dah tamat dah. Fokus kepada untuk final anda baca topik 4 dan juga topik 5. Itu je.
Untuk yang final, muka surat 121 hingga 130 yang kita belajar hari ini. Okay, alright. Jazakumullah khairan katsira. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan. Kalau ada apa-apa keperluan, saya akan maklumkan kalau nak jumpa ke apa ke. Okay, syukran. InsyaAllah jumpa pada di ijazah nantilah. Okay. Jadi saya tinggalkan anda dengan pesanan saya, hiasi diri, hiasi peribadi anda, dan jadikan akhlak Islam itu sebagai akhlak yang utama dalam kehidupan. Okey, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf saya cakap